Satu, Tazri betul, Kota Belud melihat daripada kronologi yang disebut oleh Kota Belud dan kita sama-sama hayati dalam berbetim ini, adakah yang berbuat Kota Belud boleh berpandangan sama seperti saya? Ini adalah kaedah mereka untuk mengalihkan tanggapan rakyat yang negatif, pertama terhadap pemilihan parti PKR baru-baru ini. Adakah ini sendiwara mereka untuk mengalih perhatian rakyat terhadap pemilihan parti mereka yang korup baru-baru ini? Terdapat pelbagai bentuk penipuan, laporan polis dan sebagainya. Jadi hari ini mereka mereka satu insiden yang mungkin akan dapat mengaburi mata rakyat terhadap kelemahan-kelemahan parti mereka. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Saya merasakan, Tan Sri, kita tidak boleh tunduk kepada desakan dan asakan begini, kerana ia akan merendahkan lagi taraf parlimen ini. Dan saya meminta supaya rakan-rakan di pihak sana menghormati peraturan mesyuarat. Tan Sri ada bertanya tadi kepada Yang Berhormat Permatang Pau, tunjukkan saya di mana keputusan saya ini melanggar peraturan mesyuarat. Itu tidak dapat dibuktikan oleh mereka. Mereka masih berhujah dari segi politik, kepentingan sempit. Kita bermesyuarat berdasarkan peraturan mesyuarat seperti yang dikatakan oleh Tan Sri. Jadi saya menyokong sebenarnya penggantungan ketiga-tiga ahli parlimen ini kerana mereka telah melanggar peraturan yang telah ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Terima kasih. Saya mau dengar satu lagi daripada Pasir Mas, tetapi jangan terlampau pasal dada itu. Awas sikit. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Saya turut mengambil bahagian untuk membahas usul yang dibawa oleh Menteri. Walaupun keadaan kesihatan saya belum mengizinkan, tetapi atas rasa tanggungjawab sebagai seorang ahli parlimen, saya wajib kena bercakap mengenai dengan isu ini. Dan Tan Sri, saya bercakap ini sebagai ahli parlimen bebas, dan ucapan saya ini saya nak tuju kepada rakyat Malaysia. Sebab usul ini yang ada kaitan dengan usul yang pertama tadi sudah barang tentu akan dibawa kepada rakyat, dan ianya akan dipergunakan sehabis-habisan untuk tujuan kepentingan politik. Saya tidak memihak pada mana-mana, cuma tinggal lagi untuk mendapat kebenaran, dan rakyat sendiri harus memberi pertimbangan kebenaran ini dengan yang betul, dengan cara yang betul. 2 malam lalu saya melalui satu kampung, satu tempat di Taman Malati. Ada satu ceramah yang dibuat oleh Ketua Pembangkang. Saya berhenti kereta, saya dengar dalam kereta. Baru 2 malam lepas kehadirannya ribu. Dan saya dengar bagaimana Ketua Pembangkang bercakap memutar belik isu-isu yang memang boleh mengelirukan rakyat. Dan hari ini kita lihat peristiwa yang berlaku dalam Dewan Rakyat pada hari ini cukup memalukan. Tetapi saya tidak terkejut, Datuk Yang Dipertuan Senior Pertua, sebab mereka tidak ada pilihan. Ketua Pembangkang tidak ada pilihan untuk survival politiknya, maka digunakan apa cara sekalipun untuk menutup kesilapan. Dalam hal ini, Datuk Yang Dipertua, rakyat mesti diberitahu tentang usul yang dibentangkan ini. Pertama, apakah benar tuduhan Ketua Pembangkang bahawa satu Malaysia itu idea daripada APCO yang ditunjangi oleh Israel? Itu satu, bahawa ianya tidak betul. Kedua, apabila dia dihadap ke jawatan kuasa hak kebebasan, apakah benar dia tidak diberi peluang untuk membela diri? Itu yang kedua yang kita mesti yakin kepada pihak rakyat, untuk rakyat tahu keadaan yang sebenarnya. Kalau tidak, rakyat akan keliru. Dan ketiga, apakah usul ini semata-mata nak menganiaya Ketua Pembangkang ataupun pihak pembangkang? Saya, Tan Sri, nak mengambil peluang di sini dulu nak mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Berhormat Tan Sri. Sepanjang saya jadi ahli Dewan Rakyat sejak tahun 86 dulu, berhenti sepengah 2, ialah dah banyak speaker kita ada, melihat gelagat ahli-ahli pembangkang hampir 70 orang ini. Saya ingin menyatakan bahawa Tan Sri memang seorang ahli, seorang speaker
seorang yang dipertua yang cukup berwibawa, sabar dan mampu menangani. Saya tak tahulah kalau orang lain jadi speaker. Ini saya ucap tahniah kepada Tan Sri. So Tan Sri tak usah rasa bimbang, tak usah rasa takut, sebab yang benar tetap benar, dan bagi kita kalau benar kita akan tetap pertahankan. Jadi Tan Sri dipertua, isu yang APCO ini yang dibawa oleh Ketua Pembangkang, memang Anwar ni, Ketua Pembangkang ni, dia Tan Sri dipertua, dia kawan lama saya. Saya nak beritahu kepada Dewan Yang Mulia ni, tidak ada orang yang berkawan dengan Ketua Pembangkang daripada saya yang paling lama sekali, sejak zaman universiti lagi. Dan saya satu ketika dulu meletakkan jiwa raga saya menyokong beliau sebagai idola dan bakal pemimpin negara dan bakal pemimpin ummah. Semalam 2 hari yang lepas saya baca dalam Akhbar Utusan Malaysia, saya tak pergi, saya pun dijemput, ada seminar pluralism dan kemurtadan di Masjid Wilayah Persekutuan. Saya terperanjat bila saya tengok yang mempengerusikan majlis ini ialah Ustaz Haji Ismail Mina, iaitu sahabat Ketua Pembangkang waktu mengajar di Yayasan Anda dahulu, dan cukup akrab, penyokongnya paling kuat. Tetapi akhirnya seminar itu mendedahkan gelagat Ketua Pembangkang dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan agama yang saya sendiri tidak sangka. Jadi Datuk Tan Sri dipertua dalam hal usul yang dibawa oleh menteri ini berkaitan dengan sebenarnya usul nombor 1. Kita tidak ragu-ragu lagi bahawasanya saya percaya kalau betul tuduhan Ketua Pembangkang, tentu pihak kerajaan tidak akan bawa usul ini, susah nak pertahankan. Sama juga dengan isu konspirasi, tidak mudah, tapi kerajaan sanggup mempertahankan kerana kerajaan mungkin berkeyakinan dapat mempertahankan kebenarannya. Maka sebab itu sekali lagi Ketua Pembangkang bermain politik dengan memperbesarkan isu kononnya dia tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pembelaannya. Saya tengok Ketua Pembangkang ni Permata Pau ni Tan Sri, esok kalau dia matilah, bila berhadapan dengan muka nakir ni pun saya rasa dia minta tangguh pembicaraan ni. Dan saya nak tanya, bila bertemu dengan muka nakir nanti, saya nak tanya juga Ketua Pembangkang ni, boleh tak dia bawa peguam? Boleh tak dia bawa peraturan mesyuarat? Boleh ke tidak? Sebab kita pun tahu semalam bapa kepada Saiful terpaksa menghantar memorandum kepada Yang di-Pertua Agong memohon untuk mendapat keadilan supaya kisnya dapat dibicarakan dengan secepat mungkin. Berapa lama dah ditangguh. Sama dengan isu ni juga, dia dah tersilap cakap, dia dah tersilap, dah tersasu buat tuduhan, maka tak ada pilihan nak tutup balik. Jadi dia buatlah macam-macam angkara, tak dapat peluang lah, kerana tak dapat bawa peguam untuk mengemukakan kes dia di depan Jawatankuasa Hak Kebebasan lah. Macam-macam angkara dia buat. Jadi esok saya tak heran jumpa muka nakir esok minta tangguh. Saya ajak minta tangguh, nak bawa peguam. Jadi cuma yang paling malang sekali Datuk Tan Sri dipertua ialah rakyat Malaysia. Generasi muda rakyat Malaysia tidak mengenali siapa dia Ketua Pembangkang ini. Memang Allah Ta'ala beri kelebihan pada Ketua Pembangkang ini, seorang yang petah bercakap, sebagai seorang orator. Memang dia kehebatan dia pandai bercakap, dan kehebatan yang diberi Allah Ta'ala pada dia inilah dia pergunakan untuk kepentingan diri sehingga memutar belik pemikiran rakyat Malaysia. Inilah yang tragedi bagi rakyat Malaysia. Bagaimana lagi kita dapat meyakini rakyat Malaysia bahawa Ketua Pembangkang ni memang pemimpin yang tidak berguna untuk rakyat dan negara? Ya, Alhamdulillah. Tetapi kita tidak tahu. Terima kasih Mas. Bagaimana? Ya. Sudah. Terima kasih sahabat saya. Terima kasih Mas. Saya nak tanya soal tuduhan
yang dibuat oleh Ketua Pembangkang mengatakan bahawa beliau tidak ada apa-apa usaha yang dapat pertahankan diri dari segi peguam, kaunsil dan sebagainya. Apakah Yang Berhormat Pasir Mas sedar ataupun tidak bahawa dalam jawatan kuasa hak dan kebebasan, antara ahli daripada pihak pembangkang iaitu Yang Berhormat Bukit Gelugur, Yang Berhormat daripada Subang adalah peguam bela yang terkenal di Malaysia, peguam bela yang terkenal yang di luar Dewan menjadi peguam bela kepada Yang Berhormat Pematang Pauh sendiri. Jadi apakah sebenarnya hujah Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang mengatakan beliau tak dapat pertahankan diri dengan kaunsil-kaunsil yang hebat, sedangkan dalam jawatan kuasa itu sendiri terdiri daripada peguam bela yang terhebat dalam negara yang sudah lama mempertahankan Pematang Pauh? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Rembau. Dia tidak timbul soal ahli parlimen Gelugur ke Subang ni hebat dan sebagainya. Soalnya isu yang dibawa oleh Ketua Pembangkang itu tak betul. Dia nak bela macam mana? Itu yang masalahnya. Bagi kehandalan macam mana pun peguam, isu itu tak betul. Jadi dia terpaksa reka lah. Dan reka-reka ni sebagai seorang peguam nak cari sebab, nak tangguh, nak delay, nak tangguh, mereka ni memang pakar lah. Memang pakar lah. Macam Kapasing ni, Bukit Gelugur ni handal dia lah. Cuma malangnya saya dulu belajar undang-undang juga, Yang Berhormat Rembau, tapi separuh jalan tak, saya tukar kursus. Kalau saya habis belajar undang-undang dulu, saya lebih baik daripada Gelugur tu. Cuma nasib saya tak baik. Boleh tanya tak? Maksud saya tak apa-apa. Maksud Yang Berhormat, kerana dia menipu sampaikan Bukit Gelugur dan Subang tak sanggup dan tak boleh nak bela dia. Itu maksud dia? Memang betul, itu maksud saya aja. Itu yang menyebabkan berputar dan cara permainan itu. Dan saya tidak heranlah tengok dengan air muka dia Ketua Pembangkang kita tengok, tapi saya tengok muka dia sekarang kan dulu lain betul.